Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuba lagi sekali ya. Tak bunyi jawapan. Jawab salam wajib, bagi salam sunat. Yang wajib elok diketahui lah. Contoh kita semayang fardu, kan elok berjemaah di masjid, diketahui kita semayang. Tapi kalau semayang sunat, tak apa orang tak tahu. Kita semayang senyap-senyap kat rumah. Begitu juga macam zakat. Zakat tu fardu. Jadi elok orang tahu supaya tidak timbul tuhmah, dia ni kaya tapi tak bayar zakat. Tapi kalau sedekah sunat, itu kalau dalam bahasanya sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri pun tak tahu sebab ia sunat. Jadi eloknya kita jawab salam tu memang fardu kifayah ya. Dalam satu kumpulan macam ini, 2-3 orang jawab pun dah selesai, atau seorang jawab pun sudah selesai kefarduan, tapi seeloknya diketahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah kita istiqamahkan begitu. Juga kita istiqamahkan menjawab mengaminkan Fatihah imam. Kita tahu dalam hadis Nabi SAW, kalau berbetulan amin kita dengan amin malaikat, diampunkan dosa-dosa kita yang lalu. Kemudian mazhab kita sunat baca doa kunut subuh, dan bila imam baca kunut subuh tu sunat kita amin. Saya perasan tadi tak dengar orang masjid Muaz sepertinya tidak mengaminkan doa kunut imam. Sedangkan imam baca doa kunut tadi, kalau kita perasan dengan jamak, maknanya mendoakan untuk semua. Jadi biar jelas amin dalam doa kunut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi. Waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik dalam urusan agama, sesuai dengan sabda junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah nakkan dengan dia kebaikan, nescaya Allah beri dia faham dalam urusan agama. Allahumma faqihna fid din. Dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala akhlak yang mulia, sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hanya saja saya dibangkitkan demi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Alhamdulillah, pagi ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah subuh bulanan hari Sabtu yang kedua, anjuran Masjid Muaz bin Jabal, Taman Setiawangsa, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya susunan Al-Fadil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 106, masih lagi membincangkan tajuk yang memang semenjak daripada dahulu yang menimbulkan kekeliruan dalam fikiran sebahagian umat Islam, iaitu berkaitan tentang bagaimana kita berinteraksi dengan ayat-ayat suci Al-Quran yang diistilahkan sebagai ayat muhkamat dan juga ayat mutasyabihat. Ada kalanya istilah-istilah ini disebutkan atau diletakkan oleh para alim ulama untuk memudahkan kefahaman kita dalam membincangkan sesuatu ilmu. Tetapi dalam kes istilah muhkamat dan mutasyabihat,
ia adalah istilah Quran sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menamakan ayat Quran itu dengan nama muhkamat dan juga mutasyabihat. Ayat 7 surah Ali Imran. Wallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat. Dialah Allah Taala yang menurunkan kepada kamu Alkitab, yakni Al-Quran. Minhu, sebahagian daripada ayat Quran itu muhkamat, iaitu ayat yang pasti, jelas, tetap, tidak berubah, terang maknanya. Hunna ummul kitab. Yang ayat muhkamat ini adalah induk kepada Al-Quran. Itulah tonggak, itulah rujukan dalam Al-Quran, ayat yang muhkamat. Wa ukharu mutasyabihat, dan ada ayat-ayat lain selain daripada ayat muhkamat diistilahkan dalam Al-Quran sendiri mutasyabihat. Apa dia mutasyabihat? Iaitu ayat-ayat yang ada kesamaran pada maknanya. Adapun bahawa itu adalah ayat Quran, tidak ada ragu-ragu, kerana ayat Quran itu semuanya mutawatir, pasti daripada Nabi SAW, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ayat itu atau perkataan itu apa maknanya, iaitu mutasyabihat, sama-sama. Baik. Dan Al-Quran sendiri menjelaskan bahawa dalam berdepan dengan ayat mutasyabihat, umat akan berpecah kepada dua. Ya. Ada yang cenderung kepada kesesatan dan ada yang berlandaskan ilmu kekal dengan ayat yang muhkamat dan mutasyabihat, kedua-duanya diterima. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang dalam hati-hati mereka itu ada zaigh, ada bengkok, cenderung nak jadi sesat, apa dia buat? Fayattabi'una ma tasyabaha min, mereka akan ikut yang sama-sama tu daripada ayat mutasyabihat, yang tu yang diikut. Kenapa dibuat macam itu? Ibtigha al-fitnah, iaitu nak cari fitnah, yakni pergaduhan, perbalahan, polemik, pertikaian. Wabtigha at-ta'wilih, dan nak cari juga makna tafsir kepada ayat mutasyabihat. Salah ke? Masalahnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Jadi daripada situlah datangnya metod ahli sunnah wal jamaah yang pertama, namanya tafwid. Tafwid ini juga dikenali sebagai takwil ijmali. Apa maksud tafwid? Daripada perkataan fawwadha yufawwidu tafwidan, makna serah bulat-bulat. Kalau dalam hubungan suami isteri, dia ada taukil, dia ada tafwid. Misalnya suami, dia boleh mewakilkan kepada orang lain, termasuk isteri dia, untuk menceraikan. Suami mungkin diminta oleh isteri supaya menceraikan, tapi suami ni tak tergamak nak cerai isteri dia. Dia kata tak apalah, kalau memang awak nak bercerai, saya lantik awak sebagai wakil untuk menjatuhkan satu talak terhadap diri awak sendiri. Itu namanya taukil. Tetapi ada lagi satu namanya tafwid. Dalam bahasa Arab dia akan sebut fawwadtuki amroki, saya tafwidkan urusan kamu kepada diri kamu sendiri. Jadi tafwid ni dia lebih luas daripada taukil. Taukil tadi dia kena ikut sebagaimana yang diwakilkan. Suami dia kata, saya wakilkan untuk awak ceraikan diri awak sendiri dengan satu talak. Tapi kalau fawwadtuki amroki, tu terpulang, dia nak cerai dua, nak cerai tiga, sebab suami dah serah urusan tu bulat-bulat kepada awak. Jadi tafwid ini menyerahkan bulat-bulat. Jadi bila tidak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah, ya serah kepada Allah, tak boleh bincang. Kita yakin bahawa makna itu makna yang layak dengan Allah. Misalnya sebahagian kitab tafsir seperti kitab tafsir Al-Jalalain menggunakan metod tafwid dalam berinteraksi dengan ayat mutasyabihat, yang mana Allah Ta'ala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan yang Rahman istiwa atas arash. Kalau terjemah secara harfiah, itu maknanya. Soalan, apa makna istiwa? Dalam tafsir Jalalain disebutkan istawa istiwaan yaliqu bihi jalla jalaluh. Istiwa adalah istiwa yang layak dengan Allah Ta'ala. Tidak dipermaknakan apa makna istiwa, yang pasti layak dengan Allah Ta'ala. Itu namanya tafwid. Dan itu adalah metod ahli sunnah wal jamaah.
Dan kebanyakan salaf, kebanyakannya bukan semua, berpegang dengan metod tafwid tadi. Salaf ni maknanya generasi awal. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahawa ayat itu tidak wakaf, tidak berhenti pada lafaz Allah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Itu tempat wakaf yang masyhur. Tapi ada qiraat yang kedua, jangan berhenti di situ, sambung lagi. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang tahu makna ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang rasikhun, orang-orang yang mendalam ilmu pun tahu makna ayat mutasyabihat. Maka daripada qiraat yang kedua inilah datang metod yang kedua dalam ahli sunnah wal jamaah, namanya takwil. Ya, iaitu memberi satu makna yang layak dengan ayat yang muhkamat. Jangan makna itu sampai bercanggah dengan ayat yang muhkamat. Ya, misalnya perkataan istawa mempunyai banyak makna. Ya, lebih kurang 15 makna istawa. Istawa boleh dengan makna duduk. Istawa boleh dengan makna istiqrar, iaitu menetap. Istawa boleh dengan makna sama, ya, balance. Macam kita sebut khatul istiwa. Garis yang balance dalam globe, dalam bumi ini, khatul istiwa. Khat itu maknanya garis, istiwa maknanya pertengahan, balance. Istawa juga boleh makna tetap, istawa juga boleh makna matang, istawa juga boleh makna menjaga, istawa juga boleh makna menguasai dan sebagainya. Maka makna yang bercanggah dengan muhkamat seperti mengatakan Allah duduk di atas arasy, itu bercanggah dengan muhkamat laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah. Apatah lagi Allah berada pada makhluk. Ya. Sepakat umat Islam, apa sahaja aliran dia, asalkan dia tidak terlampau jahil lah, bahawa arasy itu adalah makhluk. Ya. Kerana kalau mengatakan arasy bukan makhluk, itu kufur. Berarti ada sesuatu selain daripada Allah bukan makhluk. Oh, ada Tuhan lain namanya arasy. Ataupun arasy itu luar daripada kuasa Allah, kerana bukan Allah yang ciptakan. Jadi sepakat umat Islam, arasy itu adalah makhluk. Baik, kena faham apa makna makhluk daripada perkataan khalaqa yakhluqu, menciptakan. Khaliq yang mencipta, makhluk yang diciptakan. Maka apabila makhluk, berarti satu masa dahulu tidak wujud. Itu nature makhluk. Khaliq bersifat dengan sifat qidam, ataupun qadim kita kata, iaitu Allah wujud, tidak ada permulaan. Kerana setiap yang wujud ada permulaan, pasti diwujudkan. Kalau satu masa dulu tak wujud, kemudian baru wujud, pasti diwujudkan. Kerana tidak mungkin wujud sendiri, dan tak mungkin mewujudkan diri sendiri. Maka kalau diwujudkan bukan Tuhan. Maka Allah sahaja, dia khaliq, tidak ada permulaan. Selain daripada Allah, sehebat mana pun, arasy, syurga, neraka, para malaikat, para rasul, satu masa dahulu tidak wujud. Ya, Allah yang wujudkan. Itu namanya makhluk. Berarti sepakat umat Islam bahawa satu masa dahulu arasy tidak wujud. Adakah ketika arasy tidak wujud, Allah juga tidak wujud? Mustahil. Allah wujud, tidak ada permulaan. Maka yakin kita bahawa Allah wujud tanpa arasy. Allah wujud tanpa manusia. Kana Allah wala syai'un wala syai'a ghairuhu. Kata Nabi SAW, adalah Allah Ta'ala dan tidak ada satu apa pun berserta dengan Allah. Lalu Allah ciptakan makhluk. Antara makhluk Allah adalah arasy. Adakah selepas Allah mencipta arasy, lalu Allah berubah sifatnya daripada tidak bertempat, tidak ada satu tempat, berarti lepas itu berubah menjadi bertempat di arasy? Ini bercanggah dengan ayat muhkamat. Maka seumpama itu ditolak. Makna-makna yang tidak layak dengan Allah itu ditolak. Ya. Dan ini namanya takwil. Bila kita alih daripada makna tadi, kita takwil. Cuma ada yang takwil ijmali. Takwil secara keseluruhan, itu kebanyakan salaf. Bukan makna duduk, bukan makna bertempat, tapi makna yang layak dengan Allah, serah kepada Allah. Jangan tanya macam-macam. Tanya macam-macam itu bid'ah, sebagaimana disebut oleh Imam Malik rahimahullah ta'ala. Ataupun takwil secara tafsili, alih daripada makna yang tidak layak. Duduk, bertempat, itu sifat-sifat makhluk, tidak layak dimaknakan kepada Allah Ta'ala. Kalau begitu apa maknanya? Ditengok dalam makna-makna
istawa tadi, manakah makna yang layak dengan Allah, maka diterima. Misalnya, istawa dengan makna istaula, menguasai. Kalau kita faham bahawa Allah menguasai arasy, ada bercanggah dengan akidah? Ada bercanggah dengan ayat muhkamat? Tidak ada. Maka kita ahli sunnah wal jamaah menerima makna tersebut, walaupun makna itu antara makna yang dimaknakan oleh golongan Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah ni adalah ahlul bid'ah. Banyak bid'ah akidah yang dibuat oleh Mu'tazilah, sehingga ulama pernah berkhilaf adakah jadi kafir akidah Mu'tazilah ataupun tidak. Jadi serius. Tetapi dalam berdepan dengan ahlul bid'ah, yang ditolak hanya bid'ah mereka. Adapun perkara-perkara yang masih betul daripada mereka tidak ditolak. Sebab itu kita tidak menolak makna istaula, menguasai, kerana memang Allah menguasai arasy. Di sisi ahli sunnah wal jamaah misalnya, seperti Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi memaknakan istawa sebagai hafizah, menjaga. Ya, Allah menjaga arasy. Betul atau tidak Allah yang menjaga arasy? Allah menjaga segala-galanya. Langit, bumi, ya. Walaupun kita kata, oh ini malaikat ni jaga rezeki, malaikat ni jaga hujan, hakikatnya malaikat pun Allah yang jaga. Bukan berarti kalau malaikat tidak ada, Allah tidak boleh berkuasa menjaga hujan dan rezeki, tidak. Jadi inilah dua metod ahli sunnah wal jamaah, sama ada takwil ijmali, tafwid, serah bulat-bulat makna yang layak kepada Allah, ataupun takwil tafsili, ya, menerima makna yang tidak bercanggah dengan ayat muhkamat. Yang kita nak elakkan adalah tasbih, memaknakan Allah sebagai duduk. Ya, ada sekarang ni ada sembang-sembang begitu. Oh, jadi nak bincang macam mana Allah bertempat atas arasy. Tapi ada hadis mengatakan 1/3 malam Allah turun ke langit dunia. Nak faham secara zahir juga, maknanya tidak adalah atas arasy masa tu. Allah kosonglah sekejap arasy masa tu. Itu satu pegangan yang berbahaya. Ada yang cuba nak gabungkan dua-dua. Ayat kata Allah atas arasy, kata dia faham secara zahir. Hadis kata Allah turun ke langit dunia. Kiranya Allah turun sekali dengan arasy lah, senang. Jadi Allah tetap atas arasy, tapi 1/3 malam dengan arasy sekali ada di langit dunia. Macam tu pula. Ya. Habis itu 1/3 malam tu bila, bang? 1/3 malam, ya 1/3 malam. Ya 1/3 malam tu kan berlaku pada setiap detik. Tapi di tempat yang berbeza. Kita sekarang bukan 1/3 malam. Tapi yakinlah ada satu tempat di dunia sekarang sedang 1/3 malam. Kerana waktu di dunia ini berbeza daripada satu tempat ke satu tempat. So 1/3 malam sebenarnya adalah setiap detik. Maka macam mana kamu nak faham zahir? Memang Allah Ta'ala tu bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Ini memakhlukkan Allah Ta'ala, dan ini yang nak dielakkan. Yang pasti akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah tanzih, mensucikan Allah daripada sebarang kekurangan, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk. Baik. Lalu ada orang yang tak mahu kepada tanzih ni, masih nak berpegang pada tasbih. Bila kita terangkan metod ahli sunnah wal jamaah, dia kata saya tak nak macam itu kerana salah, tidak takwil, kata dia. Saya ni salafi, ikut salaf. Dalam bab akidah saya pegang akidah salaf. Saya tak ikut akidah khalaf. Ini sahaja sudah mengelirukan. Tidak ada yang namanya akidah salaf bercanggah dengan akidah khalaf, tidak. Yang berlaku adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, salaf dan khalaf, bercanggah dengan akidah ahlul bid'ah, salaf dan khalaf. Kerana ahlul bid'ah zaman salaf juga wujud. Jadi yang itu yang kita tolak. Walaupun dia salaf, tapi kalau dia membawa akidah yang bid'ah, ditolak. Walaupun dia khalaf, tapi kalau yang dibawa itu akidah ahli sunnah wal jamaah, dipegang. Jadi percanggahan adalah antara ahli sunnah wal jamaah dan ahlul bid'ah. Bukan antara salaf dan khalaf, itu keliru. Kerana salaf dan khalaf sama-sama tanzih. Lalu mereka kata, tak, kami tak terima takwil. Kerana salaf tidak takwil. Tidak benar. Dakwaan kononnya salaf tidak takwil, tidak benar. Contoh, dalam berinteraksi dengan ayat Al-Quran surah Al-Qalam ayat 42, yauma yukshafu an saq. Yukshaf maknanya disingkap, sah maknanya betis, ya. Hari yang disingkap betis. Jadi kalau orang itu tak mahu takwil,
dia akan faham zahir. Betis tu anggota lah. Anggota betis. Jadi hari kiamat, Allah akan singkap betis Allah, kata dia. Ya. Tapi macam mana betis Allah tu kita tak tahulah. Yang pentingnya maknanya betis. Padahal salaf, iaitu sahabat Nabi sendiri, yang pakar dalam bidang tafsir, berkat doa Nabi SAW, Nabi pernah doakan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma faqihu fid din wa allimhu ta'wil. Ya Allah, bagilah beliau ni faham dalam urusan agama dan ajar kepadanya takwil. Ya, makna takwil di situ tafsir. Berkat doa Nabi SAW, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menjadi pakar rujuk bidang tafsir. Ya, ini salaf. Macam mana Sayyidina Abdullah bin Abbas berinteraksi dengan ayat tadi? Ya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentakwilkan perkataan saq, betis, dengan makna syiddah, iaitu kedahsyatan. Dalam suasana yang genting, boleh rujuk kepada Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari dan juga tafsir Ibn Jarir. Ya. Dan takwil ini juga dinakalkan oleh Sa'id bin Jubair daripada kalangan tabi'in, Qatadah, Ibn Jarir At-Tabari daripada Mujahid dan lain-lain. Jadi tak betul kalau kata salaf tak takwil. Yang asalnya makna betis ditakwilkan kepada kedahsyatan. Bahkan dalam bahasa Melayu pun kita ada, ya, kita ada istilah-istilah macam ni. Ya. Bila dia melihat anjing yang garang itu, dia terus menyingsing kain dan lari. Padahal dia pakai seluar. Bahal pula singsing kain. Tak singsing apa pun, dia terus lari je. Tapi istilah singsing kain itu atau angkat kain itu metaforikal kepada keadaan yang genting, ya, kira nak lari. Ataupun apabila perbalahan itu semakin sengit, maka masing-masing pun menyingsing lengan untuk bergaduh. Padahal masa bergaduh tu tak pakai baju pun, lengan apa yang nak singsing. Tapi istilah menyingsing lengan itu bukan makna betul-betul dia menyingsing lengan, tapi metaforikal, kerana biasanya kalau orang pakai baju, bila dia nak bergaduh, dia singsing lengan. Ya, sebab baju ni menghalang dia, pergerakan dia, so dia singsing lengan. Kalau dia tak pakai baju, maka istilah menyingsing lengan itu bukan bermakna secara actual, tapi secara metaforikal. Jadi di sini salah takwil secara tafsil, ya, secara terperinci. Kemudian bagaimana salafus soleh berinteraksi dengan ayat dalam surah Az-Zariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un. Dan langit, kamilah yang membina langit itu dengan tangan-tangan. Jadi kalau tak nak takwil, makna kita bayangkan ya Allah ada banyak tangan. Itu bayangan kamu. Kita kata tangan tapi tak sama macam makhluk. Ya, masalahnya tangan. Kalau tak sama macam makhluk, tangan makhluk sama tangan makhluk pun tak sama. Tangan kita dengan tangan kawan kita pun lain. Masalahnya kamu memaknakan dengan makna zahir. Kalau kita lihat salaf, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mentakwilkan perkataan aidin, tangan-tangan, kepada makna kuwah. Makna kami jadikan langit ini dengan kekuatan kami, dengan kekuasaan kami. Boleh rujuk tafsir At-Tabari, dan takwil yang sama diriwayatkan daripada para tokoh tabi'in dan para pemuka salafus soleh seperti Mujahid, Qatadah, Ibn Zaid dan Sufyan. Jadi dakwaan kami ini akidah salaf, kami tak takwil, itu dusta. Ya, kerana salaf juga takwil. Contoh yang terakhir yang kita nak berikan adalah firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Yang ini mereka terima. Mereka yang tak boleh terima istawa dengan makna menguasai, dan tak boleh terima istawa dengan makna menjaga, mereka nak juga mengatakan Allah bertempat atas arash. Lebih-lebih lagi dengan sambutan Isra' Mi'raj ni, mereka kata, oh kalau Allah tak bertempat di langit, apa susah-susah Nabi naik ke langit nak terima kewajipan solat. Bila Nabi SAW naik daripada satu langit ke satu langit ke satu langit, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai kepada Mustawa, dapat perintah sembahyang, itulah dalilnya Allah di langit. Oh macam tu. Jadi ketika Nabi Musa AS mendapat Taurat di Tur Sina, kira Allahnya di Tur Sina.
Ketika kita menjadi duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah, menziarah kepada Baitullah, rumah Allah, ketikanya Allah dalam Kaabah lah. Sebab itu kan rumah Allah. Dan kita pula menjadi tetamu Allah di sana. Bukan begitu cara umat Islam Ahlussunnah wal Jamaah memahami perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana sahaja kamu berada. Suratul Hadid ayat 4. Tidak dimaknakan bahawa Allah itu berada di mana-mana kita berada, tidak. Hari ini, sekarang ni kita ada dalam masjid, maka berdasarkan ayat ni Allah ada dalam masjid, tidak. Nanti kita naik kereta, ya, oleh kerana berdasarkan ayat ini Allah berada dalam kereta. Sebab wa huwa ma'akum aynama kuntum, tidak. Mereka yang tolak nak memaknakan istawa dengan makna yang layak pun mereka tak sampai kata begitu. Mereka terima bahawa wahwa di situ bermakna ilmu. Allah Ta'ala bersama dengan kita, maknanya di mana sahaja kita berada Allah tahu. Kan beza dengan makhluk. Makhluk kalau kita menyorok sana, kan, kalau orang yang nak dibicara di mahkamah, dia jam bil, dia lari, ya, dia dibebaskan dengan ikat jamin, tapi dia lari. Jadi orang pun tak tahu dia ada kat mana, sebab dah lari. Kan baru-baru ni ada pendatang asing, ya, lari daripada depo dia, ya. Ada yang dapat tangkap balik, ya, ada yang tak tahu ke mana sebab dah lari. Tapi dengan Allah tak boleh. Larilah ke mana pun Allah tahu. Atau boleh ditakwilkan dengan makna kudrah. Ya, kuasa Allah tu tetap bersama dengan kita. Kita nak lari ke mana pun tak boleh keluar daripada kuasa Allah. Jadi orang yang degil, dia kata ini bukan takwil, ini memang makna dia lagu tu. Loh, mana pula makna dia lagu tu? Wa zahirnya makna dia, zat dia. Jadi ma'iyah tu ma'iyah tu zat, kebersamaan dengan diri. Bila kita kata kebersamaan dengan ilmu, kebersamaan dengan kudrah, itulah namanya takwil. Alih daripada makna zahir kepada makna lain kerana ada dalil yang menuntut. Ya, takwil ini dia ada takwil yang mazmum, ada takwil yang mamduh, ya. Yang mazmum dikeji, yang mamduh dipuji. Takwil yang mazmum yang dikeji adalah takwil tanpa ada dalil. Ini bahasanya dibuat oleh golongan sesat lah. Ajaran sesat dia suka ambil ayat Quran, dia tafsir sesuka hati dia. Tak ada dalil pun, ya. Jadi itu namanya abasun. At-takwil biduni dalil, abas, bermain-main. Bermain-main dengan agama hukumnya haram, boleh bawa kepada kufur. Tapi takwil bila dituntut oleh dalil, hukumnya wajib. Kalau tidak, kita akan menisbahkan kepada Allah Ta'ala yang tidak layak. Ini yang disebut oleh Ustaz Mahathir di muka surat 107. Bahaya anti-takwil. Apakah bahaya yang timbul jika ayat dan hadis mutasyabihat tidak ditakwil? Jawapan, jika nas-nas seperti yang telah disebutkan tidak ditakwil, ia boleh membawa kepada mentajsimkan, menganggap Allah Ta'ala itu seperti jisim atau tasbih, menyamakan Allah seperti makhluk. Padahal sepakat, ya, mereka-mereka yang kata Allah di arash, Allah di langit, kalau kita kata kamu ni menyerupakan Allah dengan makhluk, ya? Tak. Kami tak katakan Allah sama dengan makhluk. Kiranya Allah bertempat itu dengan cara yang layak dengan Allah lah. Jadi Allah bertangan tadi, tangan yang layak dengan Allah lah. Dia tetap tak akan terima kalau mengatakan dia tasbih. Mana sepakat, ya? Membezakan Allah dengan makhluk itu sepakat. Cuma dalam implementasi itu mereka keliru. Mereka ingat bila mereka kata, oh, Allah bertempat atas arasy dengan cara yang layak dengan Allah, kira selesai. Tidak. Kerana kamu telah menetapkan yang tidak layak, kemudian kamu cover dengan ayat yang layak dengan Allah, maka yang layak dengan Allah itu tidak membetulkan. Contoh yang ekstrim, ya, insya-Allah mereka pun tidak kata begitu. Tapi contoh ekstrim ini supaya kita dapat kesepakatan. Boleh tak kita terima orang yang mengatakan oleh kerana Allah Ta'ala Maha berkuasa, maka Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala berkehendak, Allah berkuasa mempunyai anak. Allah boleh beranak kalau Allah nak. Tapi beranak yang layak dengan Allah lah. Tak boleh. Kerana beranak itu sudah tidak layak dengan Allah. Lalu kamu menetapkan yang tidak layak dan kamu cuba perbaiki di hujung itu dengan meletakkan yang layak dengan Allah, tak boleh. Bahkan berdasarkan hadis, ya, di muka surat 108, cuba lihat hadis sahih Muslim, hadis kursi. Hadis kursi berarti Nabi SAW menceritakan firman Allah. Nabi SAW memberitahu bahawa Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, maritu falam tazurni.
Wahai anak Adam, aku jatuh sakit, kamu tak ziarah pun aku. Boleh tak kita kata berdasarkan hadis sahih kita menetapkan sakit bagi Allah, tapi sakit yang layak dengan Allah lah. Adakah sakit yang layak dengan Allah? Nah, maka dalam hadis ini Allah sendiri takwil. Ya, hati-hati ya. Golongan yang anti takwil merasakan kononnya itulah akidah salaf, kamu menolak cara Allah sendiri. Dalam hadis tersebut, qala ya Rabb kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka anak Adam itu menjawab, wahai Tuhan, bagaimanakah aku menzarahi kamu padahal kamu Tuhan sekian alam. Lalu Allah Ta'ala takwil makna marid tu zahirnya aku sakit. Ama alimta anna abdi fulanan marida falam ta'udhu. Tidakkah kamu tahu bahawa hamba aku si fulan jatuh sakit, kamu tak ziarah dia? Oh, makna marid tu bukan Allah sakit, hamba Allah sakit. Kenapa Allah kata marid tu? Nak menunjukkan besarnya urusan menzarahi orang sakit. Seumpamanya marid tu, padahal yang sakit bukan Allah. Tak mungkin Allah sakit. Jadi seterusnya, ama alimta annaka law ultahu wajadtani indahu. Tidakkah engkau tahu sekiranya engkau menzarahi dia, nescaya engkau dapati aku berada di sisinya. Itu macam mana pula? Kalau nak faham zahir, ya Allah di rumah sakit lah, Allah di hospital, ya Allah di tempat orang sakit. Mana boleh macam itu? Berarti mendapati rahmat Allah berada di situ. Sebab itu ya, kesakitan ini kadang-kadang merubah orang menjadi baik. Ya, orang tu berubah kerana dia jatuh sakit. Bahkan diceritakan oleh almarhum Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syahidul Mihrab rahimahullah taala, bagaimana satu orang yang dizarahi oleh kawan dia sakit, kawan dia ziarah, dan sebagaimana yang disunatkan, kawan dia mendoakan, syafaqallah, moga-moga Allah bagi kesembuhan kepada kamu. Lalu dia dalam keadaan tadi dia kata, kalaulah kesembuhan itu bererti saya sudah tidak merasai apa yang saya sedang rasa sekarang, saya lebih rela tak sembuh. Maknanya dia sedang merasakan satu perasaan yang dia tak pernah rasa masa dia sihat. Masa dia sakit, Allah kurniakan satu perasaan yang insaf, yang sedar diri, maka dia tak nak perasaan itu hilang. Sebab tu dia jawab, kalaulah dengan sembuh hilang apa yang saya sedang rasa sekarang, saya lebih rela tidak sembuh. Itu rahmat yang hampir dengan orang sakit, dan rahmat juga kepada orang yang menzarahi orang sakit. Misalnya ayat Quran di muka 107, nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Jadi berdasarkan ayat ini kita mengatakan Allah juga boleh lupa, tapi lupa yang layak dengan Allah lah. Itu macam mana? Ada lupa yang layak dengan Allah? Ya, kalau manusia lupa itu biasa. Ya. Kita para suami ni biasa lupa apa yang isteri pesan. Balik-balik masjid, awak beli tak apa? Allah lupa. Sembang-sembang kawan kali lupa. Itu kita. Kok Allah boleh lupa? Tak mungkin. Maka nasullaha fanasihum ini tidak ada ulama tafsir yang memaknakan dengan makna yang zahir, yang kalau dimaknakan dengan makna zahir bercanggah dengan ayat yang lain. Dalam surah Maryam ayat 64 Allah berfirman, wa ma kana rabbuka nasiya, dan tidaklah Tuhan kamu itu pelupa. Oh, jadi macam tu ayat Quran sama ayat Quran bercanggah. Bukan daripada Allah lah kalau bercanggah. Maka tak boleh nak konsisten memaknakan ayat Quran dengan makna yang zahir, tak boleh. Ada tempat dipahami dengan makna zahir, ada tempat yang terpaksa difahami dengan makna lain. Maka ulama tafsir menafsirkan fanasiyahum, nasullah tu makna mereka tidak ikut perintah Allah. Fanasiyahum, lalu Allah tidak kasih belas kepada mereka, Allah azab mereka di hari kiamat. Itu maksud nasiyahum. Bukan makna Allah lupa. Allah cipta manusia, baca oleh kerana manusia itu lupa pada Allah, Allah pun dah lupa dah manusia itu. Bukan. Bahaya kalau tidak ditakwil dan tidak mentakwilkan ayat Quran seolah-olah menafikan Quran itu adalah bahasa Arab. Kerana bahasa Arab ada namanya makna yang hakiki, actual meaning, ada yang makna majazi, metaphorical meaning. Memaknakan dengan makna metaphorical, itulah takwil. Dan Allah pun takwil. Semata-mata kerana mereka terpengaruh dengan pegangan Al-Imam Ibn Taymiyah. Yang berbeza dalam bab ini adalah Al-Imam Ibn Taymiyah
yang mendakwa bahawa Quran dan hadis tidak boleh takwil. Ya, ini tidak benar. Selesai ya. Insya-Allah kuliah akan datang ada tajuk yang lebih spesifik ya, yang kita telah sentuh secara semintar lalu, iaitu tajuk tentang istiwa. Ya, apakah makna istiwa dalam firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma qulna min dhulil ma'siyati ila izzi ta'ati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum.